Mula tular dengan kisah kebangkitan luar biasa selepas mengalami kemalangan jalan raya pada Mac lalu. Nama Masitah Muhammad Effendi semakin mendapat perhatian pengguna laman media sosial di pelbagai platform. Sikap positif wanita cekal yang juga seorang ahli perniagaan ini membuatkan ramai menjadikan dia sebagai sumber inspirasi untuk bangkit dan muhasabah diri. Meskipun mengalami pelbagai komplikasi termasuk kecederaan pada saraf mata sehingga kehilangan deria penglihatan, dia tetap menerima perubahan yang tidak diduga ini dengan redha dan hati yang terbuka. Nona menyelami kisah pengorbanan dan kecekalan wanita hebat ini meneruskan kehidupannya. Moga ia menjadi perkongsian bermanfaat buat semua. Ceria, optimis dan bertenaga. Dugaan yang menimpa sama sekali tidak merubah karakter Masitah Muhammad Effendi, 32 tahun, untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih berjaya. Ketabahan usahawan ini menjadi inspirasi dan membuka mata ramai pihak. Kerap kali ditanyakan tentang mana datang kekuatan. Saya sendiri rethink balik semula mana datang kekuatan tu. Tapi dia masih lagi pada jawapan yang sama, yang mana saya ada support system yang sangat bagus. Saya ada suami yang sentiasa bagi kata-kata semangat. Dia tunjukkan saya perspektif yang berbeza, cara fikir yang berbeza. Kemudian saya ada mentor yang sentiasa beri guidance yang tak putus-putus. Pasti ada hikmah, mesti ada sesuatu yang besar yang Allah nak saya teruskan, jalankan. Tim saya sendiri, staf saya sendiri, daripada keluarga mertua, semua memberikan galakan yang mana mereka treat saya seperti seolah-olah tak ada kekurangan langsung pada diri saya. Seolah-olah saya tak buta, seolah-olah saya tak sakit. Tak sedikit pun rasa perbezaan kasih sayang, perhatian, rasa hormat dan sebagainya daripada support system saya. Kalau saya meratap sekalipun, ambil masa lama untuk down, ambil masa lama untuk bangkit, mata saya tak cerah balik. Saya tak celik balik, saya tak boleh nampak balik. So saya fokus pada apa yang saya boleh buat next. Mengimbas kembali detik hitam umpama igawan ngeri buat suaminya Nik Nazri Abidin, 36 tahun. Dia sama sekali tidak pernah terlintas di fikiran isteri tercintanya menjadi insan kelainan upaya. Sepanjang saya bersama dengan dia, tak pernah saya berenggang dengan dia. Tapi pada hari itu, Allah takdirkan untuk dia handle sana dan saya handle sini. Dia handle program dekat Sabak Bernam. Hampir pukul 4 masa tu, saya nak call dia lah. Sebab saya dah dapat tahu dia on the way balik daripada Sabak Bernam. Jadi saya nak berjumpa dekat Macap lah. Nanti kita boleh sama-sama gerak balik ke Johor Bahru. Tapi tak sempat saya call dia, saya dapat call dulu daripada salah seorang tim dalam kenderaan tu yang mengatakan dia accident. Selepas 44 hari kemalangan tanpa bertangguh, Masitah bangkit semula apabila memikirkan tanggungjawabnya pada keluarga dan perniagaan. Saya seorang yang workaholic. Saya kerja pagi sampai malam. Biasanya pukul 7.30 tu dah bertolak pergi office lah. So pukul 8 dah ada dekat office. Mostly balik sampai rumah lebih daripada pukul 10 malam. Banyak habiskan masa dengan tim berbanding masa dekat rumah lah. Beza bila dah kemalangan ni, baru banyak dekat rumah berbanding banyak dekat office. Anak sulung daripada 4 beradik ini perlu bertatih semula dengan kondisi barunya. Pada malam dia dekat emergency, doktor explain dengan saya apa yang berlaku dekat bahagian kepala dia. Disebabkan saraf tu terhimpit daripada tulang yang retak. Jadi doktor cakap dengan saya, persen untuk dia boleh melihat tu sangat rendah. Sayang, doktor kata possibility untuk you buta sangat tinggi lah. So probably lepas ni tak boleh nampak. Saya macam, oh okay. To be honest lah. First kali yang saya fikir, bila saya buta, saya fikir, oh kita boleh claim TPD. Kemudian kita boleh terus fokus kepada Braille. Sebab saya suka menulis dan membaca. Saya masih nak menulis dan saya masih nak membaca. Dan saya terus cakap dengan husband, kita kena terus cari tempat kat mana saya boleh belajar Braille. Walaupun kaki Masitah belum pulih sepenuhnya, selaku pengasas syarikat, dia masih perlu ke pejabat bagi memastikan kelancaran perniagaan. Masyi ni, dia punya perangai dia cepat bangkit. Dia cepat bangkit. Apa-apa berlaku pun dia terus bangkit. Jadi saya tahu keadaan dia tu dengan macam tu, saya rasa memang tak mustahil lah yang dia boleh recover secepat mungkin macam ni. Even doktor kata dia boleh berjalan 6 bulan pun, tapi saya rasa masa tu mungkin pendek lagi. InsyaAllah. Mula saya tengok dia accident tu, yang tu saya lagi sedih. Sebab saya tak pernah tengok isteri saya keadaan yang penuh darah kat bahagian kepala. Dia kalau orang cakap macam, kau ni tak ada perasaan ke? Memang saya tak sampai perasaan yang sedih sebab dia buta ke apa, saya tak ada perasaan tu. Sebab bagi saya bersyukur Allah masih lagi bagi saya bersama dengan dia.
Dot 2, dot 3, dot 4, dot 5. Mana yang... Saya suka Braille, saya enjoy Braille. It's not that hard. Dia hanya memorizing dot-dot tu yang cikgu dah ajar. So, saya percaya insyaAllah dalam tempoh 6 bulan ke setahun, saya boleh kuasai Braille. Dan saya bercita-cita untuk menulis buku. Saya tulis buku tapi saya tulis dalam Braille. So, sesiapa yang celik nak baca buku, belajar Braille. Sebelum ni tak aware tentang apa orang buta rasa, boleh start belajar awareness tentang golongan seperti kami. Bukan mudah. Tanpa deria penglihatan, wanita ini perlu bertanggungjawab mengendali 30 kaki tangan dalam perusahaannya. Lantaran itu, sabar menjadi asas untuk melaksanakannya. Ujian yang Allah berikan ni saya anggap dia sebagai nikmat. Nikmat buta yang kali ni saya dapat lalui dengan sangat baik, alhamdulillah. Saya gunakan akronim SABAR yang mana S itu adalah sedar diri kita hamba. Bila kita sedar diri kita hamba, kita tak ada banyak sangat nak demand, nak whining. Dia menghilangkan negativity thoughts dalam kepala kita. A adalah Allah berhak ke atas kita. Allah nak ambil mata kita ke, Allah nak ambil tangan kita ke, Allah nak ambil apa sahaja daripada kita, atau Allah nak pulangkan apa sahaja kepada kita. Kita tahu Allah berhak ke atas kita. B, bersangka baik kepada apa sahaja yang telah Allah tulis kepada kita. Kemudian A adalah Allah lah yang paling sayang kita. Sebab tu pun yang Allah janji, Allah akan uji kita berdasarkan kemampuan kita sahaja. Dan R, rasa ujian tu nikmat. Hubungan suami isteri sering menjadi persoalan semenjak Masitah ditimpa dugaan ini. To be honest, perhubungan saya dengan suami sejak kemalangan bertambah baik. Saya adalah seorang yang workaholic, jadi saya tak ada banyak masa dekat rumah. Bila balik ke rumah, sambung lagi kerja dekat rumah, dan saya masa sebelum kemalangan saya tengah sambung belajar. Suami sangat-sangat memberi ruang kepada saya untuk fokus apa yang saya buat selama ni. Hal rumah tangga, membasuh, mengemas rumah dan sebagainya, suami yang akan handlekan. Cuma ketika sebelum kemalangan, ada waktu lapang, saya dengan suami akan masak lah. Kalau kata jalan-jalan, sekarang ni lagilah tak boleh tinggal. Pergi mana-mana pun saya ikut. Bila dah buta ni, kita ngeri bila kita seorang-seorang. Kita tak tahu apa sekeliling kita, siapa datang, siapa sampai. Jadi, husband jadi mata saya sekarang lah. Nick lebih gemar menghabiskan masa menemani Masitah dan melakukan aktiviti yang tidak sempat dilakukan ketika isterinya masih sihat. Orang yang sakit tu dah tentu sakit. Kita yang sihat ni sebenarnya kita kena kuat daripada dia sebenarnya supaya dia tak merasa kesakitan yang dia alami, apa yang Allah dah uji kat dia. Saya bersyukur sebenarnya Allah bagi saya lebih sangat-sangat masa bersama dengan dia. Saya akan ada bersama dengan dia selagi Allah panjangkan umur saya, Allah bagi kudrat kat saya. InsyaAllah saya akan jaga dengan dia, jagakan dia sebaik mungkin. Janji seorang suami menjadi pegangan buat si isteri, bahkan menjadi kekuatan untuk Masitah sihat dan boleh berjalan seperti sedia kala. Lelaki apabila menerima musibah-musibah, isteri jadi cacat, isteri jadi buta dan sebagainya, mereka akan rasa terbeban dan nampak benda ini sebagai satu perkara yang memberatkan mereka. Boleh jadi sebahagiannya terlari fokus dari menjadi support system yang baik kepada orang yang ditimpa musibah. Mak mertua saya sampai cakap macam ni, "Mas jangan risau, Nazri jaga Mas sampai bila? Mak tak terima menantu lain." Terkeluar, mungkin dia faham kerisauan kita orang perempuan kan. Tetapi suami saya, alhamdulillah setakat ini, Nik Nazri bin Abidin menjadi seorang suami yang saya selalu sebut dan saya canangkan. Saya berterima kasih kerana dia masih sudi terima saya menjadi supporter yang paling kuat, yang membuatkan saya terus yakin seolah-olah saya tak buta, seolah-olah tak ada apa-apa pun yang berlaku kepada saya. Tiada sekelumit pun Masitah dan suami menyifatkan ujian ini sebagai satu musibah. Malah mereka reda dan terbuka dengan kurniaan Maha Esa. Moga Allah hadiahkan kebahagiaan di akhirat buat pasangan ini.